Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, seramai 65 pemain tenis profesional wanita dari 21 negara termasuk Malaysia bakal berentap dalam jelajah tenis dunia wanita ITF W15 pusingan ketiga yang akan berlangsung di gelanggang tenis Persatuan Lawn Tenis Sarawak SLTA. Menurut Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, kejohanan itu mempertandingkan acara perseorangan dan bergu akan diadakan dari 28 Februari hingga 5 Mac 2023 dengan menawarkan hadiah wang tunai berjumlah USD 15,000. Katanya ia kali kedua SLTA menganjurkan kejohanan berprestij itu di mana kali terakhir ia diadakan di Kuching pada 15 tahun lepas. It's a major tournament that will bring together some of the best female professional tennis players from around the world. The tournament provides a platform for these talented athletes to showcase their skill and compete among themselves. This tournament, which involved professional tennis players, it will be held in Kuching from the 28th of February until the 5th of March. Providing prize money USD 15,000 total prize money 15,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Baitul Makmul 2 pada Isnin. Menyentuh perkara lain, Datuk Seri Abdul Karim berkata Kerajaan Sarawak dan SLTA juga akan menganjurkan 3 lagi kejohanan besar pada bulan Mac. Katanya kejohanan tersebut adalah jelajah remaja tenis dunia ITF J300 J1 Piala Premier Sarawak ke-38 pada 14 hingga 19 Mac. Kelayakan akhir pertandingan berpasukan remaja tenis dunia ITF bawah 14 tahun wanita dari 20 hingga 26 Mac dan kelayakan akhir pertandingan berpasukan remaja tenis dunia ITF bawah 14 tahun wanita dari 27 Mac hingga 2 April. SLTA will be organising the 38th Premier Sarawak Cup, which is also called ITF World Tennis Tour Juniors J300. It will be held on the 14th to the 19th of March. Right after the 38th Premier Cup, on the 20th until the 26th of March 2023, we will be having the ITF World Junior Tennis Team Competition. These are meant for under 14 girls, final qualifying. Right after the ladies atau the girls qualifying, that is on the 26th of March, we will have the under 14 boys final qualifying, the ITF World Junior Tennis Team Competition. Turut hadir Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk J. Rentak Jabu, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Morshidi Frederick dan Presiden SLTA Datuk Patrick Liu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim berkata keputusan sama ada Sarawak dipilih sebagai tuan rumah Sukan Malaysia atau SUKMA akan diketuai selewat-lewatnya sebelum Mac ini. Katanya walaupun secara dasarnya Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh telah menawarkan Sarawak untuk menjadi tuan rumah, namun keputusan rasmi masih perlu diputuskan dalam Kabinet. Semua negeri-negeri di Malaysia sudah bersetuju untuk Sarawak menjadi host. Tapi itu ada keputusan negeri. Keputusan, the final decision will have to be Kabinet, Federal Kabinet. Benda macam ini kena dipersetujui oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia. Kementerian Belia Sukan Malaysia Yang Berhormat Hannah, personally she is the one who proposed it, Sarawak to be the host. I don't think there should be any problem, but then of course she has got to report to the Cabinet, and once the Cabinet, that is the last this one obstacle, or rather not really obstacle,
yang perlu dilalui oleh KBS, Belia Sukan. Once Cabinet approve, they will inform us. We will get ourselves prepared. But Jelasnya, jika Sukma 2024 dianjurkan di Sarawak, ia pastinya akan membawa manfaat bukan sahaja kepada atlet negeri ini yang bertanding, malah menjana pulangan lumayan kepada sektor penghotelan, pemain industri makanan dan pengminuman serta pengangkutan. we are prepared. Our premier said anytime. But of course, I am very happy if it is going to be hosted down here. One thing, it's good for our sport, those who are participating. The other spin-off of any big tournament like this. Can you imagine? Lebih 2 minggu, beribu-ribu athletes, supporters and all that coming in. The hotel will be full. The industry, the F&B industry will be very, very happy. The transportation companies and all that will be very, very happy. That's why I am already very excited. It's not easy to get that kind of numbers, thousands coming in. Laporan seterusnya, program Sedidik Teachers Team Building 2023 dapat melahirkan warga pendidik yang mahir, profesional, kompeten dan mendapat pengiktirafan dalam pengurusan Pusat Taska serta Tadika Sedidik. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, setiap pendidik mempunyai peranan, amanah serta tanggungjawab dalam usaha menjadi sebahagian daripada penyumbang ke arah kelestarian pendidikan awal dan penjagaan kanak-kanak di Sarawak. Menurutnya, dengan adanya program seperti ini, warga pendidik baharu dapat dilatih dan kompetensi sedia ada dapat ditingkatkan secara terurus, sistematik dan berstruktur. Jadi kita juga gini tu harus kerja lebih dalam suasana, dalam semangat yang lebih kompetitif. Kita bersaing ya untuk kebaikan serta kita harus merubah bisnes kita bukan lagi business as usual. Sebab business as usual bekerja seperti biasa, hasil kita pun akan biasa. So bila kerja seperti biasa, jangan expect hasilnya luar biasa. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus dalam Majlis Perasmian Sedidik Teachers Team Building 2023 di Kampung Budaya Sarawak pada Isnin. Program itu diadakan selama 3 hari dan disertai oleh seramai 147 orang pendidik dari semua zon sedidik di Sarawak. Hadir sama pada program berkenaan ialah Pengurus Besar Sedidik Sarawak, Ayub Dahari dan warga tenaga pengajar sedidik. Berita selanjutnya, rangka tindakan bau atau bau blueprint yang mengandungi 8 komponen utama akan dipertingkat melalui Makmal Mini Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Heri Jimat berkata, antara 8 komponen tersebut adalah kemudahan asas dan infrastruktur, perumahan dan hartanah, pelancongan, seni, budaya dan sukan, pertanian, pembangunan kapasiti, urusan tanah, penerbitan serta perindustrian atau pelaburan. And during the last 6-7 years, we have about a total of $500 million project from the government to including the road dual carriageway, which is going to tender sometime in April-May from Penbonia to Bau Town. That is phase 1. The second phase, another one from Bau Town to Batu Hitam. This one already almost cost 400 millions to Bau alone. So Bau don't want to miss this. That's why today we invited a lot of consultants so that you can also think and give us some idea how to develop Bau. I don't want to work alone. I want to work with friends and all the professionals. And also those who are in the area, the people on the ground who know better than us. So we share the information. And those business community, this is the time for you to continue to help us. The government will provide the infrastructure, but of course the investment will come from the business community. Beliau berucap demikian dalam program Makmal Mini GKCDA bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru di Bau baru-baru ini.
Dalam pada itu, Datuk Henry memberitahu adalah menjadi visi beliau sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru untuk menjadikan daerah Bau sebagai pusat komersial ringan dan pilihan destinasi pelancongan di Sarawak selain meningkatkan taraf hidup serta sosial ekonomi masyarakatnya. Program tersebut turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif GKCDA Datuk Iqbal Honjoik, Residen Serian Selamat Jati Yanjah dan Pegawai Daerah Bau Constantine Gerald David Jonas. Dalam pada itu, Datuk Henry memberitahu Makmal Mini GKCDA Dun Tasik Biru diadakan bagi menghimpun individu dan semua agensi berkaitan sama ada jabatan kerajaan maupun swasta untuk menyeraikan semua projek yang ingin dilaksanakan di kawasan itu. We don't have the master list yet. This is the time that we want to create the master list. What we have in the blueprint is that what is the blueprint. But for GKCDA, we want to add on what we have missed in the blueprint because now it's already 6-7 years. I think time have changed, the scenario have changed, climate have changed. People needs have changed, expectations are different, so we need to review what is it contained in the blueprint, then we put under GKCDA. Again, what Datuk Pahon have emphasized, what project have been approved earlier on, would not put under GKCDA. That will be a separate exercise. Beralih ke paparan berikutnya, The Bosses Network Singapore yang membawa 52 pemilik perniagaan Singapura selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada malam Isnin. Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura status memaklumkan kunjungan rombongan pemilik perniagaan dari Singapura itu ke ibu negeri ini adalah untuk tujuan pertukaran dan perniagaan dan juga mengenal keunikan budaya yang terdapat di Bumi Kenyalang. Ketua Pegawai Eksekutif Status, Chu Changguan berkata, mereka telah merangka program dengan menggabungkan aktiviti perniagaan dan kebudayaan dengan pengalaman menyeluruh mengenai Sarawak. Sasaran untuk kita membawa kita punya Bosses Network Singapura ke Kuching, salah satu ialah untuk mempereratkan kita antara Singapura punya bosses dengan yang siapa yang di Sarawak. Selalu kita ada SME ya, supaya mereka mengenalkan apa yang ada di Sarawak, supaya dia akan mempereratkan dari segi perniagaan, pelancongan dan juga dari segi pelaburan. Kita mengharapkan dari segi joint venture, dari segi pelancongan, dari segi MICE kalau yang mereka company ini bosses akan membawa dia punya pekerja datang ke Kuching untuk membuat perhimpunan atau team building pun ada, dari segi membeli barang-barang tempatan dan ekspor lagi ke Singapura atau di luar negeri lagi. I think semua ada opportunity. Kita punya penggalakan dari segi status dan juga kita selalu memperkenalkan barang yang unik dari segi makanan, dari segi acara yang kita ada, culture kita. Tengok belakang, banyak mereka banyak excited untuk what is happening in the city and what can we attract them. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching pada malam Isnin. Sementara itu, kunjungan berkenaan akan berlangsung selama 5 hari bermula 20 hingga 24 Februari ini antara lain bertujuan untuk mempromosikan peluang perniagaan di Sarawak dan meningkatkan persefahaman budaya bersama Singapura. Untuk rekod, ketua-ketua pemilik perniagaan itu terdiri daripada pelbagai latar belakang seperti perniagaan makanan, minuman, logistik, pembungkusan dan lain-lain. Dalam hal itu, lawatan selama 5 hari rombongan tersebut sekaligus akan memberi peluang kepada mereka untuk meneroka perniagaan yang ada di Kuching dan memberi luang untuk mereka mempelajari lanskap perniagaan di Sarawak. Laporan berita dari Dewan Rakyat, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperuntukkan RM2 juta bagi melaksanakan pendaftaran cap dagangan, reka bentuk, perindustrian, petunjuk geografi dan hak cipta secara percuma di bawah program Payung Rahmah. Menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, dengan konsep mendaya upaya, inisiatif berkenaan ditawarkan kepada rakyat negeri ini khususnya pelajar yang mula menunjukkan bakat dan ingin mendaftarkan paten ciptaan mereka. Kalau nak dibayar sebagai contoh dalam paten sahaja mengikut
bagaimana standard itu, ada di antaranya kita cas hingga belasan ribu ringgit. Tetapi di bawah inisiatif ini, di bawah payung rahmah ini, kita memberikan pendaftaran percuma. Kita telah mengadakan pelbagai program. 9 program melibatkan 1,690 pelajar dan belia. Antaranya lah IP Summer Camp, program usahawan cilik IP, kemudian IP Fantastic, program Youth Cilik IP, program Youth Cilik IP at Campsite 2022. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu di Dewan Rakyat pada Isnin. Dr. Richard Rapu sebelumnya bertanya mengenai inisiatif mahupun bantuan yang boleh dilakukan KPDN bagi menggalakkan pelajar, peringkat menengah mahupun siswa universiti mendaftar paten ciptaan mereka. Dalam hal itu, Datuk Seri Salahuddin memberitahu pendedahan kemudahan IP untuk pelajar Sabah dan Sarawak akan dibincang bersama kementerian lain terutama Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pengajian Tinggi KPT bagi memastikan tiada berlakunya ketidakpadanan. Kita mahu supaya tidak lagi berlaku apa yang dikatakan mismatch. Maknanya square peg in the round hole sebagai contoh. Anak-anak yang atau pelajar-pelajar yang keluar universiti tapi tidak padan dengan kepentingan mereka. Maka dengan itu, dengan mereka mendaftarkan hak cipta mereka, ia akan melahirkan gulungan karyawan yang akan memberikan impak tertinggi kepada negara kita sendiri. Maka dengan itu, pihak Kementerian KPDN akan terus mengadakan kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain supaya mereka dapat dibekalkan dengan pengetahuan dan menghargai setiap apa karyawan yang mereka hasilkan untuk kita patenkan dan kita daftarkan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.